Kita mulakan surah Saba. Mulai daripada ayat 11. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bahawa I'mal buatlah oleh engkau. Sabirat baju-baju besi yang labuh. Baju-baju besi yang labuh. Waqaddir dan sederhanakanlah oleh engkau. Dan sederhanakanlah oleh engkau Pisardi pada menenun. Wa'malu dan beramallah olehmu. Nanti. Wa'malu dan beramallah olehmu. Soliha akan amal soleh. Ini sesungguhnya aku. Bima ta'maluna dengan apa yang kamu kerjakan. Basir amat melihat. Baik, ulang. Ya. Maknanya ini masih cerita Nabi, ya. Nabi siapa? Nabi Daud. Iaitu berkaitan Nabi Daud, ya. Dia boleh memahami bahasa burung, ya, dan juga Allah telah memberikan satu mukjizat. Besi itu jadi lembut atau jadi lunak. Mudah untuk ia membentuk. Dan diterangkan lagi, Ani'mal sabirati wa qaddir fisardi. Bahawa buatlah oleh engkau akan baju-baju besi yang labuh. Dan qaddir dengan makna asal kadar boleh, kadarkanlah, sederhanakanlah oleh engkau. Fisardi pada menenun. Kadang ada juga yang menterjemahkan waqaddir fisardi dan ukurlah tenunannya, pada tenunannya. Mana Nabi Daud ini diberi kelebihan boleh melakukan atau membuat baju-baju besi. Sebab baju besi ini kan adalah pertahanan dalam peperangan. Maka terpakai sampai sekarang orang gunakan baju kalis peluru. Kemudian kereta-kereta kebal itu diibaratkan sebagai baju yang menjaga orang yang di dalamnya atau melindungi orang yang di dalamnya. Itu kekuatan besi. Wa'malu soliha dan beramallah olehmu akan amal yang soleh. Inni bima ta'maluna basir. Ya, sesungguhnya aku dengan apa yang kamu kerjakan basir amat melihat. Okey, sambung lagi ayat yang ke-12 ya. Wali Sulaiman dan bagi Sulaiman Ar-riyah akan angin. Gudubuha berjalan paginya.
Berjalan paginya. Syahrun sebulan. Warawahuha dan berjalan petangnya. Syahrun sebulan. Warsalna dan telah kami kirimkan lahu baginya ain mata air khitri tembaga, atau kita kata ialah boleh mata air tembaga. Wa minal jin dan daripada jin man ada yang ya'mal ia bekerja baina yadaihi di hadapannya. Biizni dengan izin Rabbihi Tuhannya. Waman dan barang siapa yazi ia berpaling minhum daripada mereka an amrina daripada perintah kami nuzikhu kami rasakan akannya min daripada azabi azab sa'ir api yang menyala-nyala. Okey, ulang. Ya. Yeah. Wali Sulaiman dan bagi Sulaiman. Sulaiman ni maknanya anak kepada Nabi Daud. Yang mana tidak kurang dia punya kelebihannya. Ya. Tidak kurang kelebihannya Nabi Sulaiman ini. Dan setelah wafatnya Nabi Daud, maka Nabi Sulaiman telah mengambil alih tahta bapanya. Maka yang layak pada masa itu ialah Nabi Sulaiman. Itulah yang layak untuk memegang kerajaan bapanya. Kemudian Nabi Sulaiman ini kerajaannya telah runtuh. Lalu dia pun berdoa kepada Allah, Ya Allah, berikanlah aku satu kerajaan yang tidak ada lagi di alam ini. Jadi kerajaan dia pernah jatuh dan dia pernah jatuh sakit. Jadi di situlah dia minta kepada Allah satu kerajaan yang tidak ada di alam ini. Sebab itu selepas itu Nabi Sulaiman dapat bangkit semula dengan rakyatnya bangun
ya, dan diberikan satu kerajaan yang ya paling besar, iaitu dapat memerintah manusia dan dapat menakluki jin. Tak ada sampai sekarang pemimpin dunia memerintah jin, tak ada. Ya. Tapi Nabi Sulaiman Allah telah izinkan ya memerintah manusia dan juga jin pada masa itu. Jadi kelebihan Nabi Sulaiman diterangkan di sini, Wali Sulaiman ar-rih. Dan bagi Sulaiman akan angin. Maksudnya Allah telah memudahkan angin ini untuk Nabi Sulaiman. Uduwuha syahrun warawahuha syahrun. Ya, berjalan paginya sebulan dan berjalan petangnya sebulan. Maksudnya Nabi Sulaiman ya ada mempunyai bahtera ataupun kapal. Ya, kapal laut lah. Maknanya sebulan punya perjalanan itu hanya sehari saja. Ya. Macam kapal terbang lah. Ya. Dia punya kelajuan tu macam kapal terbang seolah-olahnya. Sebulan punya perjalanan kalau nak pakai biasa, sebulan. Tapi ya dia naik saja kapal tu, nak pergi satu-satu tempat, ya angin terus hembus dia. Kemana dia nak pergi. Kan dulu kapal-kapal laut kan tidak ada enjin. Semua kan guna layar. Guna angin. Jadi Nabi Sulaiman pada masa itu, padahal perjalanan tu nak kira sebulan, tapi hanya 1 hari dah sampai. Macam itulah dia punya cepatnya. Ya. Macam kita pergi sekarang ni, kalau pergi Arab Saudi 8 jam. Ya. 8 jam. Kalau kapal laut sebulan. Ya. Kapal laut sebulan baru sampai. Bayangkan. Naik kapal terbang 8 jam ya. Dah sampai. Jadi Nabi Sulaiman dulu agaknya ya kalau pergi Malaysia ni 1 hari dah sampai dah. Macam itulah kedudukan dia. Ya. Kalau sekarang pakai normal biasa ya hanya sebulan baru sampai. Ini tengok. Allah beri kemudahan kepada Nabi Sulaiman, Allah telah tundukkan angin. Warsalna lahu ainal qitri. Dan telah kami kirimkan baginya mata air tembaga. Maksudnya, Nabi Sulaiman ini tak payah susah untuk mencari bahan yang paling penting dalam memenuhi kehendak negara, iaitu adalah cairan daripada tembaga. Sebab tembaga kan tak karat. Ya. Dan ketahanannya lebih daripada besi. Besi juga boleh karat. Ya. Jadi tembaga dia tak karat. Jadi tak payah nak gali. Ya. Maknanya mengalir. Tembaga tu berapa banyak nak diperlukan. Macam itulah. Ya. Kemudian waminal jin. Baru masuk jin. Mana pemerintah Nabi Sulaiman ni menakluki jin juga. Jadi daripada jin may ya'mal. Min di elok terjemah di antara ya. Dan di antara. Dan di antara jin ada yang ya'malu bekerja baina yadai di hadapannya. Maknanya di hadapan Nabi Sulaiman. Dia bekerja keras ya. Di antaranya ada yang buat bangunan. Ya, di antaranya ada yang menyelam dalam lautan mengambil perhiasan-perhiasan seperti mutiara ya, dalam laut. Ini jin ya, bekerja di hadapan Sulaiman. Ini semuanya adalah biizni Rabbi, dengan izin Tuhannya. Ya. Wa man yazik minhum, dan barang siapa ia berpaling minhum daripada mereka an amrina, dari perintah kami, nuzikhu, kami rasakan akannya min azab sa'ir, daripada azab api yang menyala. Ya. Jadi jin juga mendapat azab, mendapat azab daripada api.
Sedangkan ya, maknanya api yang menyala ni, kalau nak tahu sa'ir ni neraka ya. Neraka sa'ir namanya. Neraka sa'ir. Tapi apa mana sa'ir? Sa'ir itu ya api yang menyala. Ya. Ini maknanya ya di akhirat. Ya, neraka sa'ir ni maknanya di akhirat. Ya, kepada jin-jin yang melanggar perintah ataupun berpaling. Baik, kita teruskan ayat yang ke-13. Ya'maluna. Mereka ya, bekerja. Lahu untuknya. Ma apa yang yasha'u ia kendaki. Min daripada maharib. Gedung-gedung yang tinggi. Gedung-gedung yang tinggi wa tamathila dan patung-patung. Wajifan dan pinggan-pinggan. Kal jawab, seperti kolam. Wa kudurin dan periuk-periuk. Rosiat yang tetap-tetap. Malu beramallah olehmu ala Dawuda kepada keluarga Daud. Syukron bersyukur. Wa qalilun dan sedikit. Min ibadina daripada hamba, min ibadia daripada hamba-hambaku. Asyakur yang bersyukur. Okey, silakan. Siapa nak ngurus? Ya. Ya malu nalahu. Mereka bekerja kepadanya. Mana jin-jin ini, ia bekerja untuk Sulaiman. Ya, untuk Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Sulaiman ni, mana jin-jin yang jahat. Ya, yang jahat. Jin-jin ni akan ditangkap. Mana yang bersalah ni akan ditangkap. Dan ditangkap dan ya, dia diperintahkan menjalani buat kerja. Jadi artinya tidak membazir lah. Tak membazir. Maknanya ya, dia bersalah. Tapi dalam bersalah tadi dia dihukum. Hukumnya dia suruh buat kerja. Kalau istilahnya banduan-banduan ni ya, kalau dibolehkan buat kerja,
nampaknya kita tak perlu kepada bantuan daripada pekerja-pekerja asing, ya, dalam segi hal binaan. Tapi tak tahulah undang-undang ia tidak membolehkan. Demikian. Yang dibolehkan tu agak-agak yang setahun nak keluar, ya. Biasa ya mula dah bebas sedikit lah, dapat kerja-kerja luar macam tu lah. Tapi dalam penjagaan. Tapi kalau yang baru-baru tak adalah, ya. Kalau dilepaskan macam tu banyak yang hilang, ya. Banyak yang lari. Jadi zaman Nabi Sulaiman, mana-mana yang bersalah, ya, mereka akan suruh buat kerja. Kerja ini untuk kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi. Ya. Diterangkan di sini apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman, ya, dia akan lakukan. Ya. Kemudian dikatakan di sini iaitu ya'maluna lahu ma yasha. Mereka bekerja untuknya, untuk Sulaiman, apa yang ia kendaki min maharib, ya, daripada maharib, ya. Maharib ni gedung-gedung yang tinggi. Maknanya zaman Nabi Sulaiman juga ada bangunan-bangunan, gedung-gedung ni bangunan lah. Ya, bangunan-bangunan yang tinggi. Ya. Artinya siapa bantu? Jin. Ya. Jin buat. Ya. Macam di Indonesia ada satu masjid. Masjid tu betul-betul pelik lah. Maknanya di satu tengah-tengah hutan, di tempat yang tinggi sedikit, kat situ terbina satu masjid yang besar dan cantik. Dan tidak ada jalan raya. Tidak ada jalan raya. Jadi peliklah maknanya orang-orang dulu macam mana nak buat kat situ. Dengan cerita itu dikatakan masjid jin. Jin yang buat. Tapi yang menghuni tu jemaahnya ialah manusia lah. Tapi orang situ mengatakan, katanya itu masjid jin. Sebab ya memang pelik lah. Peliknya maknanya tidak ada jalan raya, lori-lori ke apa yang boleh bawa masuk barang-barang berat ke situ. Ya. Itu kata mereka masjid jin. Jadi zaman Nabi Sulaiman tu tak mustahil. Ya, berlaku demikian, dia buat maharib, iaitu gedung-gedung tinggi ataupun kita katakan bangunan-bangunan tinggi. Wa tamasil, dan juga patung-patung. Ya. Macam mana pula kisahnya pula patung-patung pula dibuat? Sedangkan ya patung-patung ni kan haram. Ya. Ya. Jadi sebenarnya patung-patung ini bukan patung-patung yang disembah. Macam kita letak di tengah-tengah jalan, biasa roundabout ke, kita letak satu patung apa, monyet contohnya. Patung monyet. Ya, ada tak monyet sembah? Orang sembah monyet? Tak ada. Ataupun mengikut tafsir katanya berupa patung seperti ayam, ya, helang, ya. Artinya bukan patung-patung yang diharamkan dalam syariat. Yang diharamkan dalam syariat ni patung-patung yang jadi sembahan. Contohnya saya kata gajah. Gajah ni jadi sembahan. Ya. Dan juga lembu, ya, jadi sembahan. Jadi patung-patung yang jadi sembahan ni mana tidak boleh dibuat. Ya. Kalau tempat kita ni ia letak gambar kancil contohnya. Nak menunjukkan, contoh kita nak pergi zoo, contohlah ni diletakkan patung kancil dekat luar tu. Ya, patung harimau. Jadi tak ada salahnya. Ya. Zaman Nabi Sulaiman itu yang dimaksudkan tamasil ni. Yang dimaksudkan patung-patung ni. Ya. Mana patung-patung ni menunjukkan satu lambang lah. Lambang kemegahan negeri itu. Macam kita ibarat kita biasanya, kalau di Indonesia lah, di Indonesia ni dekat roundabout ni ada patung.
Tapi patung-patung ni patung-patung manusia ada. Ya. Jadi yang patung-patung manusia ni tak dibenarkan lah. Sebab manusia ni memang selalu menyembah patung-patung yang berupa manusia. Ya. Jadi yang macam tu tidak dibenarkan. Ya. Wajifan. Wajifan ni maknanya dan pinggan-pinggan kal jawab. Seperti kolam. Mana suruh buat pinggan ni besar-besar. Ya. Wa kudurin. Dan periuk-periuk rosiat yang tetap-tetap. Faham tak? Maknanya nak menunjukkan ya, adanya pinggan, adanya periuk yang tetap. Itu untuk apa? Artinya untuk makan. Nak menunjukkan bahawa pekerja Nabi Sulaiman, kalau pekerja istana ni, pendek kata besarlah dia punya apa? Dia punya hidangan. Banyaklah hidangan dia. Jadi periuknya juga perlu besar. Periuk yang tetap ni maknanya yang biasa dimasak untuk masakkan kan tetap kat situ. Periuk besar. Kalau kita pakai belanga apa tu, periuk apa? Yang besar tu. Ya. Kalau kenduri kahwin kan ada satu kuali besar tu. Ya. Apa sebutan dia tu? Ya. Kawah. Nak sebut kawah. Itulah kawah. Ya, tapi zaman Nabi Sulaiman lebih besar daripada itu. Ya. Macam contohlah ke Istana Seri Menanti contoh. Ya, kalau masak untuk tengah hari, ya sekurang-kurangnya satu kawah lauk dia ataupun nasi dia. Ya. Nak menunjukkan bahawa ramai yang pekerja nak makan. Jadi kalau Nabi Sulaiman pula lagilah besar. Ya, dia punya pekerja lagi banyak. Jadi lagi besarlah dia punya periuk-periuk tadi. Ya. Maka dengan ayat inilah, ya, Ayapin pun buatlah, ya, buatlah patung-patung berupa apa? Pinggan lah, teko lah, ya, sebesar-besar. Ya. Dia kata kerajaan langit ikut Nabi Sulaiman. Ya. Ikut Nabi Sulaiman. Ayapin punya rumah lah kat Terengganu. Ya. Depan kampung dia. Dia buat teko tu. Contoh cerit. Cerit tu cerit besar. Dia buat cerit batu lah. Cerit batu. Ya. Pinggan pun besar pinggan. Ya. Jadi dia ikut contoh Nabi Sulaiman lah. Konon nak lawan. Kononnya dia kerajaan langit. Ya. Kerajaan langit. Jadi dia tak tahulah. Ya, akhir ayatnya dengan cerita dia dah taubat. Wallahu alam. Sebab itu keputusan daripada ya pihak agama, jabatan agama Terengganu ya. Dia orang dah bermesyuarat ketika matinya Ayapin. Jadi macam mana Ayapin ni nak kebumikan mana? Kan? Jadi akhirnya dia bermesyuarat, katanya kita dah bagi teguran dengan dia dan kita dah musnahkan dia punya segala barang-barang patung-patung apa tu semua dah dimusnahkan dan kita dah bagi amaran kat dia, dah bagi kata dengan dia untuk bertaubat. Ya, selepas tu dia berdiam diri. Berdiam diri maknanya dia tak melawan lah kiranya. Dia dengan cerita dia lari ke Thailand. Ya. Jadi setelah mati tu dia ambil keputusan daripada pihak agama, ambil keputusan ya, berkemungkinan dia sudah bertaubat sebab dia tidak ada pun menunjukkan reaksi dia melakukan lagi dia punya amalan tu. Dianggaplah dah bertaubat. Maka imam
Imam situ pun dah dapat lampu hijau untuk menguruskan sebagai mayat orang Islam, maka dilakukanlah. Ditanamlah di kuburan Islam. Tapi yang kesian ni, kalau dia benar bertaubat, diterima taubat oleh Allah, kesian pengikut dia. Pengikut yang mati dulu. Nah, dia okeylah. Pengikut yang mati dulu sesatlah. Ya. Termasuklah ada ustazah daripada Al-Azhar, pengikut yang tegar. Ya. Dia tak nak bertaubat. Ya. Susahlah nampaknya. Ini cerita Nabi Sulaiman, dia buat pada masa itu nak menunjukkan dia punya hebatnya Allah beri kerajaan kepada Nabi Sulaiman. Malu, bekerjalah olehmu ala Dawuda syukran. Bekerjalah olehmu untuk keluarga atau kepada keluarga Daud. Kepada keluarga Daud, baiklah kepada keluarga Daud. Bersyukur, maknanya berterima kasihlah. Bersyukurlah. Ya, kerana Allah memberikan nikmat itu. Wa qalilum min ibadiyya syakur. Dan sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Nak menunjukkan bahawa hamba-hamba Allah yang bersyukur ni sedikit sangat. Ya. Sebab apa? Dia dikatakan syukur. Syukur ni lawannya kufur ya. Syukur lawannya kufur. Jadi yang kufur itu lagi banyak daripada yang bersyukur. Yang bersyukur ni yang menyembah Allah. Itu bersyukurlah. Yang tak bersyukur tu maknanya dia menyembah selain Allah Ta'ala. Itu artinya orang yang tak erti bersyukur. Nikmat Allah bagi siang malam. Tapi yang disujud, yang disembah selain Allah Ta'ala. Ya. Ini kelebihan Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan sebab itu diterangkan ada dalam surah Nisa bahawa orang Yahudi ni kenapa dengki sangat kepada Nabi Muhammad. Apa yang ada pada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bukan raja yang dia nak dengki sangat. Patutnya, nikmat yang Allah telah berikan kepada Nabi mereka lagi hebat. Iaitu contoh Nabi Daud, Nabi Sulaiman sampai jadi raja. Patutnya mereka tak perlu dengki kepada Nabi Muhammad. Sebab Allah berikan nikmat kepada Nabi Muhammad tak sebesar mana pun. Kalau dibandingkan dengan nikmat yang diberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, itu maknanya bangsa dia. Bangsa kalangan Bani Israel. Ataupun Nabi mereka. Patut mereka lagi tak dengki hati. Tapi tetap dengki dengan Nabi yang salam. Baik, ayat yang ke-14. Falamma, maka manakala. Qadaina, telah kami putuskan. Telah kami putuskan. Dalam braket, tetapkan. Alaihi atasnya. Al-mauta. Akan kematian. Ma tiada. Dallahum. Telah menunjukkan ia akan mereka. Telah menunjukkan ia akan mereka. Ala mautihi, atas kematiannya. Illa, melainkan.
Dabatul ardi. Binatang, dabah tu binatang yang merayap. Ardi di bumi. Ta'kulu, ia makan. Min sa'atahu, akan tongkatnya. Falamma, maka manakala. Kharra, telah tertiarap ia. Telah tersungkur ia. Tabayyanat, telah ternyata ia. Al-jinnu, oleh jin. Bahawa. Laukanu, jikalau adalah mereka. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Al-ghaiba, akan yang gaib. Ma labisu, tiada telah tinggal mereka. Fil azab, dalam azab. Al-muhin, yang menghinakan. Okey, ulang. Ya. Yeah. Falamma qadaina alaihil maut. Maka manakala telah kami putuskan atau telah kami tetapkan alaihi, atasnya al-maut, ya, kematian. Maknanya ini cerita Nabi Sulaiman lagi. Mana dah sampai masanya, ya, Nabi Sulaiman pun Allah telah tetapkan kematiannya. Ya. Masa itu dia duduk atas kerusinya dengan memegang tongkat. Ya. Memegang tongkat. Tapi ya, sebenarnya dia sudah wafat dalam keadaan duduk. Macam tu. Ya. Katanya, madallahum ala mautihi. Tiada telah menunjukkan ia akan mereka atas kematiannya. Illa dabatul ardi, melainkan binatang yang merayap di bumi. Ta'kuluhu min sa'atahu, ia makan, ia akan tongkatnya. Nabi Sulaiman ni duduk. Ya, orang tak tahu. Jin pun tak tahu yang Nabi Sulaiman ni dah lama mati. Kita fikir, ya, kalau kita kata kalau yang makan binatang yang merayap ni anak-anak. Anak-anak kan selalu makan kayu, kan? Jadi anak-anak ini dia makan dia punya tongkat tu. Makan sikit. Lama-lama reputlah tongkat tu.
Bila dah reput, Nabi Sulaiman pun jatuh daripada kerusinya. Ya. Barulah dapat diketahui yang Nabi Sulaiman ni dah mati atau dah wafat. Falamma kharra, maka manakala telah tersungkur ia, Nabi Sulaiman tersungkurlah jatuh daripada kerusinya, tabayyanatil jinnu, telah ternyata ia oleh jin. Barulah jin nampak, ya, Sulaiman dah mati. Ya, dah nampak Sulaiman dah mati. Anna law kanu, kata jin lagi, bahawa law kanu, jikalau adalah mereka ya'lamunal ghaiba, mereka mengetahui akan yang gaib, malabisu, tiada telah tinggal mereka fil azabil muhin, dalam azab yang menghinakan. Apa maksudnya kalau kita bahasakan begini? Kalaulah aku tahu Sulaiman dan mati lama macam ni, tak ingin aku bekerja kuat-kuat kat depan ni. Bekerja keras kat depan Nabi Sulaiman kan. Maknanya dalam azab yang menghinakan tu maknanya dia bekerja keras. Ya. Nabi Sulaiman ni pandang je seolah-olahnya. Pandang mereka, pandang jin. Ya. Jadi jin ni kerjalah. Nabi Sulaiman pandang dia. Tak berani dia nak curi tulang. Tak berani curi tulang. Itu yang bahasa ni. Bila dah nampak Nabi Sulaiman dah tersungkur, rupanya dah mati. Jin pun kata, kalaulah aku tahu yang gaib ni, dah tahu Nabi Sulaiman mati lama macam ni, tak ingin aku nak bekerja kuat-kuat macam ni. Kerja tu bagi dia satu penghinaan bagi dia lah. Bagi jin tu. Macam tu. Ya. Jadi, ini menunjukkan atau pengajaran bahawa kita jangan tertipu dengan jin ni. Jin sendiri pun tak tahu perkara yang gaib. Kalau dia tahu yang gaib, dia tahu Nabi Sulaiman tu dah mati. Ya. Tapi dia sendiri pun tak tahu yang Nabi Sulaiman tu dah mati lama dalam keadaan duduk. Ya. Kan jasad Nabi ni dia tak dimakan tanah. Dia tak hancur. Ya. Jadi walaupun dia duduk kerusi lama pun, jasad dia tidak berbau, tidak busuk. Ya. Jadi yang reput tadi ialah tongkatnya. Ya, tongkatnya yang reput, itu yang menyebabkan Nabi Sulaiman jatuh, barulah diketahui. Ya. Sebab itu kita dalam hal cerita Nabi Sulaiman ini, ya, kita tak boleh kadang terpesona dengan ya ajaran-ajaran yang kadang menyalahi kehendak cerita atau sejarah. Contohnya, ya, Nabi Sulaiman ni dia pernah minta satu kerajaan ya, yang tidak ada pada alam ini. Ya, dia minta satu kerajaan yang tidak ada pada alam ini. Jadi, ya, kita tengok kadang WhatsApp ni, ya, orang sampaikan katanya kalau kita nak kaya, kita baca doa Nabi Sulaiman. Ya. Kita baca doa Nabi Sulaiman, ya Allah berikanlah aku satu kerajaan ya, yang tidak ada lagi kerajaan di alam ini. Sedangkan ayat itu ialah ayat khusus untuk Nabi Sulaiman. Ya, kalau ayat ni ya seumum, sudah tentulah Nabi SAW sendiri pun dia akan membacanya dan dia jadi kaya. Dan juga sahabat-sahabat Nabi semua suruh baca supaya jadi kaya. Ya, tak ada. Ya. Jadi ayat doa yang macam itu adalah doa khususiyah. Khususiyah ni makna khusus untuk Nabi Sulaiman. Ya, jadi ya, tak boleh kita amalkan. Ya. Jadi ayat yang macam itulah perlu kita nak tahu. Terkadang kita ni bila ada, oh iya ke baca ni ke? Kan seronok kita kalau dengar ada satu pembaruan. Dengan ada satu ajaran baru ni, kita pun nak ya. Macam tu. Jadi silap kadang. Ya. Kita kadang terikut-ikut dengan kesilapan mereka. Kadang yang mengajar ni orangnya hebat-hebat. Ya.
yang memberikannya. Padahal ayat itu atau tafsiran itu menerangkan tentang khususiyah. Ya. Jadi begitulah kadang ada ayat lain yang berkaitan dengan penunduk, ya, untuk menundukkan binatang, bacalah ya yang ayat ada Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim yang daripada Sulaiman tu, min Sulaiman, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Allah ta'lu, apa ya tu saya pun dah terlupa, ya. Boleh cari dalam surat An-Namli, ya. Surat An-Namli. Jadi ayat itu, ya, orang gunakan sebagai untuk menundukkan, ya, binatang-binatang. Jadi sebenarnya ayat itu tak ada kena-mengena dengan menundukkan binatang. Ayat itu hanya nak menceritakan bahawa surat Sulaiman kepada Balqis dimulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itulah yang dalam Quran, satu ayat yang menerangkan adanya Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan Bismillah itu pada ayat. Ya. Itu boleh cari dalam surat An-Namli, ya. Jadi ayat itu sebenarnya untuk ceritanya ialah Nabi Sulaiman. Dia menghantar surat kepada Balqis. Balqis ni duduk negeri Sabak, ya. Jadi Nabi Sulaiman mulakanlah dia punya surat itu dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi digunakan inilah Nabi Sulaiman menundukkan binatang-binatang. Tak ada pun. Nabi Sulaiman tak payah nak tundukkan binatang. Ya, Nabi Sulaiman dia faham bahasa binatang. Sampai semut pun, bahasa semut pun dia faham. Sampai dia dengar semut bercakap. Tak payah dia nak tundukkan. Ni kita kena fahamlah, ya. Tentang cerita itu. Itu yang takut kadang kita salah guna Quran. Jadinya macam itulah, ya. Salah guna Quran, ya. Baik, ya. Satu ayat lagi mana tadi? Ayat berapa tadi? 15. Okey. Lakot. Demi sesungguhnya. Kana adalah ia li Sabak, bagi negeri Sabak. Fi maskanihim, fi pada maskanihim, tempat kediaman mereka, ayatun, satu tanda. Jannatani, dua kebun. An yamin, dari kanan. Wa shimal, dan kiri. Kulu, makanlah olehmu, min rizki, daripada rezeki, Rabbikum, Tuhan kamu. Washkuru, dan bersyukurlah olehmu. Lahu, kepadanya.
Baldatun thayyibah, negeri yang baik. Wa Rabbun, dan Tuhan. Ghafur, amat pengampun. Amat pengampun. Ghafur. Baik, silakan ulang. Ya. Walaqad kana lis-Saba. Demi sungguhnya adalah Saba, ya, bagi Saba, negeri Saba ni. Fi maskanihim, pada kediaman mereka, ayah, satu tanda. Maknanya negeri Sabah ni adalah jadi satu tempat kediaman yang boleh dijadikan satu tanda contoh lah. Macam kita bahasakan, boleh jadikan sebagai satu contoh. Iaitu jannatani anil yamin wasimal. Dua kebun dari kanan dan dari kiri. Ya. Dari kanan dan dari kiri. Maksudnya apa? Ya, maknanya ibaratnya kalau kita lalu pergi Kedah, kita lalu jalan Bendang. Jadi kita pandang kanan, sawah padi seluas-luasnya. Pandang kiri pun, sawah padi seluas-luasnya. Macam itulah yang dimaksudkan, ya, bila orang pandang, bila orang lalu di negeri Sabak ni, tengok kanan, tengok kiri, negerinya cukup subur. Macam kita pandang sawah padi tu tengah menghijau, daun dia tengah menghijau. Kita tengok, sayu, tengok, ya, luas, cantik, ya. Nak menunjukkan suburnya tanah itu, ya, negeri itu. Tu bahasa dia. Kulu min rizki rabbihim, makanlah olehmu daripada rezeki Tuhan kamu. Washkuru, dan bersyukurlah olehmu lahu kepadanya, kepada Allah. Artinya suruh makan rezeki. Rezeki itu rezeki yang Allah telah berikan. Ya, dan syukurilah rezeki itu. Baldatun thayyibah, negeri yang baik. Ya. Negeri yang baik ni contohnya macam negeri Sabak ni lah. Maknanya, ya, rakyatnya bersatu padu, ya, kemudian negerinya subur, ya. Di situlah adanya Rabbun Ghafur, Tuhan amat pengampun, ya. Negeri yang baik, Tuhan amat pengampun, ya. Artinya itu nak menunjukkan bahawa kehidupan yang, ya, tenteram. Kehidupan penduduk negeri itu tenteram. Dengan tanah yang subur, ya, dan juga, ya, penduduknya yang rajin, ya. Dan pendek kata, mana-mana negara kalau cukup makan, rakyat senang tak? Ya, senang. Ya, mana-mana negara. Yang susah ni kalau tak ada makanan, ya, rakyat ni akan susah. Ya. Kita pun dah satu minyak sikit je pun dah kalang kabut. Ya. Tak ada minyak masak sikit, dah tak ada minyak. Kena beli satu. Lebih tak boleh. Ya. Lepas tu kat kedai langsung tak ada minyak masak. Kalang kabut dibuatnya. Ya. Itu baru minyak. Kemudian gula dibuat macam tu juga. Ya. Bila dah naik harga, semua ada. Ya. Bila dah naik harga, semua dah ada dah. Ya.
Jadi itulah ceritanya. Dan pelajaran untuk malam ni, ya, mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran daripada